warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat datang ke forum atas talian kita yang bertajuk Cabaran Diskriminasi Gender dalam Kerjaya yang dihormati Dr. Mazita Ahmad, pensyarah kita dan semua rakan-rakan sekuliah. Bersama saya Fatin Kamaluddin selaku moderator anda pada hari ini. Sebelum saya memperkenalkan barisan panel kita pada hari ini, izinkan saya terlebih dahulu mengupas sedikit sebanyak berkaitan topik yang akan kita bicarakan pada hari ini. Isu berkaitan diskriminasi gender ini bukanlah sesuatu perkara yang baru dalam sektor industri pekerjaan khususnya. Bukan sahaja di negara kita, Malaysia, malah ianya adalah satu isu yang boleh saya katakan sebagai bersifat global. Persoalan tentang gender dan kesaksamaan gender ini mula dititik beratkan di Malaysia sejak tahun 1990-an apabila ramai golongan wanita mula masuk ke dalam industri pekerjaan. Pelbagai kajian berkaitan isu ini telah dijalankan, antaranya perbandingan gender lelaki dan wanita dalam aspek pemilihan kerjaya. Kalau saya boleh kongsikan, terkini pada tahun 2020, 56% wanita di Malaysia pernah mengalami sekurang-kurangnya satu bentuk diskriminasi di tempat kerja menurut tinjauan suara wanita di Malaysia mengenai diskriminasi dan gangguan di tempat kerja yang telah dijalankan oleh Women's Aid Organisation WAO dengan kerjasama agensi pendidikan VES.AI. Jadi ini termasuklah menerima komen ataupun soalan mengenai status perkahwinan ataupun rancangan untuk berkeluarga, kenaikan pangkat, diserahkan kepada rakan sekerja yang kurang berkelayakan dan diminta untuk menjalankan tugas yang dilakukan oleh pekerja lelaki yang tidak dilakukan oleh pekerja lelaki. Contohnya membaju kopi, menyiapkan minuman. Jadi mungkin antara kita pernah menghadapi situasi seperti ini. Tinjauan ini telah dijalankan berdasarkan dari 1010 wanita di Malaysia untuk memahami keadaan dan pengalaman wanita dengan gangguan dan diskriminasi di tempat kerja. Adakah relevan atau adakah hanya wanita sahaja yang menghadapi diskriminasi ini, tetapi adakah lelaki juga. Jadi sama-sama kita jalani forum ini untuk kita dapatkan pencerahan-pencerahan daripada panelis-panelis yang kita bawakan pada hari ini. Hadirin sekalian, tanpa membuang masa, suka untuk saya memperkenalkan barisan panelis kita pada hari ini. Saya perkenalkan panelis pertama kita, nama diberi Wan Nur Ain binti Ali. Beliau merupakan seorang pegawai psikologi dari Jabatan Perkhidmatan Awam, memiliki ijazah dalam bidang psikologi kaunseling dan beliau telah pun berkhidmat selama kurang lebih 12 tahun sebagai seorang kaunselor. Beliau juga mempunyai pengalaman bekerja di Jabatan Latihan Khidmat Negara, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada Puan Ain. Okey, seterusnya dengan sama. Okey, seterusnya saya perkenalkan juga panel kedua kita iaitu saudari Umi Umarah binti Lokman. Selamat datang Cik Umi. Beliau merupakan pelajar tahun 1 Sarjana Kaunseling Kesihatan Mental Klinikal Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Saudari Umi memiliki diploma tahfiz Al-Quran wal Qiraat Hadis dari Darul Quran dan ijazah Sarjana Muda Quran dan Sunnah dari Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Masya Allah, ada Hafizah bersama kita pada hari ini. Terima kasih Cik Umi atas kesudian bersama dengan kita pada forum hari ini. Jadi tuan-tuan puan-puan, sebelum kita serahkan wacana kita pada hari ini kepada panel-panel kita untuk kupasan lebih lanjut berkaitan dengan isu cabaran diskriminasi gender dalam kerjaya ini, saya ingin terangkan ringkasan perjalanan forum kita pada hari ini. Forum kita pada hari ini akan berjalan sebanyak 3 pusingan yang mana setiap panel diberikan masa selama 5 hingga 10 minit untuk menjawab setiap soalan yang diajukan bagi satu-satu pusingan. Jadi kalau anda ada apa-apa soalan yang ingin dibangkitkan, kita akan buka ruang soal jawab di akhir penghujung forum kita pada hari ini. Okey. Jadi kita teruskan kepada pusingan pertama, soalan pertama yang akan saya ajukan kepada Puan Ain. Boleh ya Puan Ain ya? Okey, Puan Ain, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan diskriminasi gender dan boleh tak Puan terangkan bentuk-bentuk diskriminasi yang sering berlaku di dalam suatu jabatan ataupun tempat kerja?
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari semua. So sebelum saya menjawab soalan daripada moderator kita, itu Puan Puan Fatin, saya nak share sedikit berkaitan dengan data jumlah pekerja perempuan dan juga lelaki berdasarkan statistik Jabatan Perangkaan Malaysia yang diambil pada tahun 2020. Di mana kalau kita tengok data statistik jumlah pekerja lelaki dan juga jumlah pekerja perempuan, seramai 9.7 juta adalah terdiri daripada pekerja lelaki, 5.6 juta adalah terdiri daripada pekerja perempuan. Kalau kita bagi dia punya percentage dia, peratus dia, 81% adalah golongan pekerja lelaki, 56% adalah golongan pekerja wanita. Kalau kita tengok kat sini, yang mendominasi sektor pekerjaan dalam negara kita sendiri, itu Malaysia, adalah lelaki. Okey, so berbalik-balik kepada persoalan yang pertama tadi berkaitan apa sebenarnya definisi diskriminasi gender itu. Okey, kita ambil satu-satulah itu apa itu gender. Gender itu apa? Okey, kalau merujuk kepada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, okey, gender tu bermaksud jantina. Jantina ni maksudnya lelaki dan juga perempuan. Okey, dia tidak hanya merujuk kepada jantina itu sendiri, tetapi dia juga menunjukkan perbezaan dari segi penglibatan ataupun peranan identiti lelaki dan juga wanita ni dalam sesuatu tempat lah. Okey, kalau diskriminasi pula adalah lebih kepada perlakuan yang tidak adil, okey, ataupun berat sebelah terhadap seseorang kumpulan berdasarkan perbezaan tertentu, contoh macam kaum dan juga agama. So bila kita berbalik kepada kita punya topik pada hari ini, iaitu diskriminasi gender. Okey, diskriminasi gender ni kita gabungkanlah gender dengan diskriminasi tadi. Maksudnya perbezaan, okey, perbezaan ataupun perlakuan yang tidak adil dan juga berat sebelah di antara lelaki dan juga perempuan. Itu yang dimaksudkan sebagai diskriminasi gender. Okey, so perkara ini sebenarnya bukanlah perkara yang berlaku di Malaysia sahaja, tapi sebenarnya ini adalah isu global, isu yang melibatkan semua. Okey, so macam yang Puan Fatin bagi tahu tadi, di mana perkara ini tercetus bila ada kemasukan pekerja wanita, sektor melibatkan pekerja wanita. Kalau kita tengok sebelum ini, pekerja wanita ini kalau sebelum waktu tahun dalam 1960-an lebih kepada duduk di rumah, okey, jaga anak dan sebagainya. So selepas itu sektor industri dan negara kita makin maju dan memberi peluang kepada untuk wanita ini mempunyai kerjaya. So dekat situlah timbulnya isu-isu berkaitan dengan diskriminasi gender dalam kerjaya itu tadilah. Okey, so dari segi bentuk-bentuk, okey, saya sharekan sedikit bentuk-bentuk diskriminasi yang biasanya berlaku melibatkan gender ni dalam kerjaya, iaitu pertama sekali adalah melibatkan dari segi pembayaran upah ataupun gaji lah. Okey, di mana tidak semua sebenarnya sektor pekerjaan yang masih lagi berhadapan dengan isu ini sebenarnya. Kalau kita tengok kerajaan, contoh di kerajaan, sektor kerajaan, pembayaran gaji ataupun upah masih antara lelaki dan perempuan dia tiada perbezaan. Contohnya macam saya pegawai psikologi wanita dan juga ada pegawai psikologi abu, contohnya lelaki, gaji kami adalah dibayar adalah setara berdasarkan dengan kelaikan-kelaikan yang kami ada. Okey, so tapi kalau dekat swasta mungkin ada lagi segelintir majikan yang membayar upah ataupun gaji ini mengikut gender. Lelaki mungkin bayar lebih sikit, wanita
dikurangkan. Begitulah. Okey. Kedua adalah dari segi pembatasan. Pembatasan pemilihan kerjaya seseorang lah. Okey, yang ini kita nak kaitkan dengan teori perkembangan super. Okey, di mana dekat dalam teori perkembangan super ni dia ada pelbagai peringkat dan juga proses perkembangan kerjaya. Okey, kita tengok dekat sini yang saya nak tekankan konsep dia berkaitan dengan life role, iaitu peranan hidup seseorang lah. Di mana dekat sini dia menekankan pengaruh peranan seseorang, okey, peranan seseorang itu dalam perkembangan kerjaya seseorang lah, di mana peranan hidup ataupun life role ni wanita, contohnya seorang wanita, dia akan mempengaruhi keupayaan untuk mengimbangkan antara kerjaya dia dan juga peranan hidup dia, contohnya seperti ibu ataupun isteri. Okey, so bila melibatkan pemilihan kerjaya ni, okey, so bila dia ada kekangan dari segi orang kata apa, berkeluarga, dia ada keterbatasan dari segi memilih kerjaya. Dan dalam masa yang sama dia akan memberi efek. Yang ketiga adalah dari segi pengambilan pekerja. Kalau macam yang Puan Fatin share sebelum ini, rata-rata ada yang mengalami 56%, 56% wanita mengalami sekurang-kurangnya satu bentuk diskriminasi. Salah satunya adalah waktu pengambilan pekerja, waktu dia menghadiri interview. Soalan yang kerap ditanya, soalan yang kerap ditanya adalah berkaitan sudah kahwin ke belum, dah ada keluarga ke tidak. Okey, so itu juga adalah salah satu daripada bentuk diskriminasi dalam kerjaya. Okey, keempat adalah ketidakseimbangan antara kerja dan juga keluarga tadi. Contoh dekat sini kita bagi macam cuti bersalin. Okey, cuti bersalin dan juga keluarga. Ini yang lebih kurang sama juga yang dalam poin yang kedua. Yang ini nanti mungkin saya akan elaborate lebih lanjut lagi. Okey, yang keenam, kurangnya peluang pembangunan kerjaya. Okey, ini adalah bentuk diskriminasi di mana selalunya kalau kita tengok kat sini bila bercakap dengan diskriminasi gender dalam kerjaya ini selalunya lebih memfokuskan kepada wanita. Okey, dan fokus kepada wanita, kebanyakannya wanita ni kurang orang kata dinafikan ataupun kurang menjawat jawatan-jawatan tinggi. Selalunya diberikan lebih kepada golongan-golongan ataupun daripada gender lelaki lah. So itu sahaja untuk bentuk-bentuk diskriminasi yang berlaku. Okey. Baiklah, terima kasih ya Puan Ain atas pencerahan dan kupasan yang bagi saya sangat apa orang kata detail. Jadi saya tertarik dengan peratusan yang Puan Ain kongsikan daripada Jabatan Perangkaan pada tahun 2020 berkenaan dengan peratusan pekerja lelaki dan pekerja perempuan. 81% pekerja lelaki manakala 56% pekerja perempuan. Jadi kalau kita lihat bagaimana peratusan ini dilihat seperti kontradik ataupun berlawanan dengan peratusan mahasiswi di universiti. Kalau kita lihat, saya tak pasti, saya tak dapat cari perangkaan jumlah mahasiswa tapi kita biasa dengar bahawa mahasiswi lebih ramai di universiti daripada mahasiswa. Jadi ini satu data yang menarik lah ya. Jadi bagaimana pula keadaannya di universiti, adakah diskriminasi gender ini bermula di universiti ataupun disebabkan kekurangannya mahasiswa di universiti. Jadi Cik Umi sebagai seorang pelajar Institut Pengajian Tinggi, sebagai seorang mahasiswi, apakah pemerhatian yang Cik Umi boleh kongsikan tentang isu ini? Mungkin Cik Umi sendiri pernah mengalami ataupun memerhatikan situasi ini sewaktu di universiti, mungkin boleh kongsi kepada kami. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada moderator. Berdasarkan pengalaman saya, sejujurnya lah sepanjang saya berada dalam pengajian, saya tidak ada pengalaman lah tentang diskriminasi gender ni. Tapi banyak cerita yang saya dengar daripada adik dengan abang saya yang telah bekerja. Contohnya, adik saya yang bekerja sebagai pensyarah di sebuah IPTS, dia menceritakan
Kebanyakan diskriminasi gender dekat tempat kerja dia terjadi bila orang atasan memihak kepada yang sejantina dengannya. Contohnya dekan adik saya tu perempuan, dia berikan peluang kerja kepada orang perempuan, dia ambil orang bawahannya perempuan, dia bagi kerja yang susah kepada orang lelaki, sedangkan yang perempuan goyang kaki. Dia kata adik saya lah. Lepas tu, dan ada juga kat tempat kerja dia, ada dia orang buat program dan ada penaja yang menawarkan beasiswa penuh untuk wanita sahaja. Tu di antara contoh diskriminasi di tempat di saya lah. Lepas tu kalau tempat kerja abang saya pula, diskriminasinya contohnya PA tu, personal assistant dia nak perempuan juga, tak boleh lelaki. Lepas tu sistem analyze dia akan bagi dekat perempuan dan developer dia akan bagi kat lelaki. Sebabnya diikut stereotype perempuan tak boleh jadi developer sebab kerja tu berat. Katanya macam itulah. So kalau kita lihat kepada contoh adik dengan abang saya ni, diskriminasi tu tidaklah terhad kepada perempuan sahaja. Terhadap lelaki pun sebenarnya banyak. Cuma diskriminasi terhadap kaum lelaki ni tak banyak yang diketengahkan. Dan diskriminasi ni terjadi disebabkan banyak faktor. Antaranya yang pertama stereotip. Maksudnya tanggapan dan stereotip prasangka tentang keupayaan, tingkah laku dan peranan jantina tu dia membawa kepada keputusan yang berat sebelah. Yang kedua, kurangnya perwakilan ataupun lack of representation. Maksudnya kurang wakil sesuatu jantina di tempat kerja. Kadang-kadang kalau kita golongan minoriti kat suatu tempat, kadang-kadang suara kita susah untuk didengar. Macam itulah maksudnya. Lepas tu yang ketiga, budaya tempat kerja, workplace culture. Lepas tu dasar dan amalan, policies and practice. Contohnya itu benda ni dekat terjadi pada syarikat-syarikat tu ataupun dia punya itulah kan. Contohnya waktu kerja yang tidak fleksibel, kekurangan polisi mesra keluarga, cuti bersalin yang tak cukup. Dia menjejaskan trajektori kerjaya wanita lah secara tidak seimbang. Yang ketiga, berat sebelah yang tersembunyi, maksudnya implicit bias. Bias yang secara tidak sedar atau tersirat. Sikap atau stereotip yang pengaruhi pemahaman, tindakan dan keputusan kita secara tidak sedar. Contohnya macam yang dekan adik saya tu lah kan, sebab dia perempuan, so dia pilih perempuan. Yang seterusnya, norma budaya dan masyarakat, cultural and societal norms. Seterusnya, kekurangan kesedaran, lack of awareness. Maksudnya sesetengah individu ni kadang-kadang dia tak sedar dia punya sikap berat sebelah dia tu memberi kesan atau tingkah laku terhadap orang lain. Okay, so diskriminasi dalam kerjaya ini melanggar hak asasi pekerja dan penting untuk mencapai persekitaran kerja yang adil dan inklusif di mana setiap pekerja dihormati dan diberi peluang yang sama. Banyak negara dan organisasi termasuk dalam Malaysia, dia dah mula start buat undang-undang, dasar dan prosedur untuk melindungi pekerja daripada diskriminasi dalam kerjaya. Terima kasih Cik Umi. Jadi pandangan-pandangan yang bernas daripada Cik Umi tentang faktor-faktor berlakunya diskriminasi gender dan sudah terang lagi bersuluh bahawa hakikatnya diskriminasi gender ini tidaklah terhad kepada wanita sahaja ya, tetapi ianya juga berlaku kepada pekerja-pekerja lelaki dan saya tertarik dengan Cik Umi kata tadi tentang pihak atasan yang mendominasi dan sebagainya. Jadi gender gap ni ataupun jurang antara gender ini perlulah orang kata apa ya, dikawal di sesuatu persekitaran tempat kerja supaya tidak mengganggu kesihatan mental ataupun kesejahteraan setiap pekerja. Jadi ianya juga dipengaruhilah oleh pelbagai faktor seperti stereotip, budaya, norma masyarakat dan sebagainya. Jadi kita beralih pula kepada pusingan kedua. Kita nak tanya pegawai psikologi kita, Puan Ain. Pernah atau tidak ya sepanjang Puan berkhidmat sebagai seorang pegawai psikologi ini berdepan dengan isu diskriminasi gender dalam kerjaya dan juga sebagai seorang pegawai psikologi. Apakah pandangan Puan tentang kesan psikologi ke atas seseorang sekiranya berlaku isu-isu seperti ini?
Terima kasih Puan Fatin. Okey. So berbalik pada soalan yang pertama tadi dari segi pengalaman, sejujurnya untuk dari segi pengalaman saya mengendalikan kes-kes yang berkaitan dengan diskriminasi di tempat kerja ni banyak. Okey. Saya lebih kepada masyarakat saya di dalam institusi ataupun di dalam jabatan biasanya diorang kebanyakan kaki tangan ni meluahkan secara apa, bukannya dalam sesi kaunseling. Dia datang jumpa kaunselor dan membuat sesi luahan lah, tapi kalau kalau ditanya berkaitan pengandalian kes berkaitan dengan gender ni untuk dalam sesi kaunseling, saya tidak pernah mengendalikannya, tapi ada sebahagian daripada kaki tangan yang datang directly, okey, minta pandangan ataupun meluahkan perasaan dia lah berkaitan dengan mengalami isu ni tadi, macam yang Cik Umi terangkan tadi. Memang ada yang berlaku di mana bila bos wanita, okey, di mana bos wanita dia memberi priority ataupun keutamaan kepada kaum wanita sahaja. Okey, apa-apa didahulukan wanita sahaja. Okey, dan lelaki ni biasanya dia akan bagi kerja-kerja yang ringan-ringan. Lelaki dia akan bagi kerja yang berat-berat. Okey, itu memang ada berlaku di dalam industri pekerjaan lah, dalam kerjaya. Okey, so stereotip ni memang sentiasa ada je di mana. Saya bekerja di 3 tempat, iaitu di Jabatan Latihan Khidmat Negara bersama dengan jurulatih latihan program latihan khidmat negara. Ada juga isu yang berkaitan. Okey, so di PDRM juga ada juga, dan di JKM sendiri pun ada juga berkaitan dengan isu bila ketua kita tu adalah mewakili gender-gender tertentu. Contohnya macam buat air tadi. Ni depan mata saya sendirilah. Memang ada. And then individu yang rasa tidak selesa dengan bila kena buat tugasan yang bukannya tugasan dia ataupun diberikan tugasan yang lebih daripada orang lain melibatkan gender ini tadi, dia akan datang pada saya untuk membuat sesi luahan perasaan dan sebagainya lah. Memang kalau ikutkan diskriminasi gender ini memang akan memberi efek kepada kesan psikologi individu yang berhadapan dengan masalah ataupun isu-isu diskriminasi di tempat kerja inilah. Itu first sekali, okey, kesan-kesan psikologi yang kita boleh tengok berdasarkan daripada pengalaman saya di sebagai seorang pegawai psikologi. First sekali adalah dia akan senang menghadapi tekanan dan juga stres, anxiety. Okey, kecemasan, bimbang. Sebab apa? Dia akan rasa macam, contohlah kalau dia buat sesuatu perkara ataupun kerja, dia tidak dihargai. Dia rasa tidak dihargai dan juga dia rasa tidak adil. Contohnya macam tadi, contoh yang saya bagi tahu, bos perempuan dia memberi kerja yang berat pada lelaki. Dia orang akan rasa yang gender lelaki ni ataupun dia akan rasa tidak dihargai dan dia rasa tidak adil. So mendatangkan tekanan dekat situlah kenapa tidak diberikan kerja itu sama rata dan sama adil, sebab kita bekerja dalam satu orang kata organisasi. Kedua adalah dia rasa tidak selamat dan juga terancam. Okey, so dekat sini biasanya bila berlakunya diskriminasi gender di dalam kerjaya ini mesti akan ada bully. Macam tadi tolong buat air, itu boleh dikategorikan sebagai bully. Contohlah dia adalah seorang kerani yang bekerja dengan dengan membuat file semua tu, tapi disuruh untuk buat air untuk bos. Tolong buat air, biasanya perempuan memang kena buat air macam ni, memang tugas perempuan. Padahal dia ada lagi kerja lain yang dia perlu buat. So itu boleh dikategorikan sebagai membuli jugalah kalau individu itu rasa tidak selesa. Okey, so dekat sini bila dia rasa tidak selamat atau terancam, dia akan menurunkan keyakinan dan juga perasaan yang tidak nyaman, tidak aman bila dia ada di tempat kerja itu. Okey, ketiga adalah tidak puas hati. Of course lah tidak puas hati sebab dia rasa tak adil. Tak adil. Kenapa pula contohnya Abu dia rasakan kenapa contoh bos wanita. Okey, saya banyak pula bagi
wanita, bos wanita sebab saya ni wanita. So mungkin dia lagi dekat dengan diri saya, so supaya semua fahamlah. Okay, so contoh Abu diberikan kerja yang terlampau berat sebab bos dia wanita, dia bagi wanita ni kerja yang ringan-ringan sahaja sebab katanya stereotip kata wanita ni tak boleh buat kerja yang berat-berat, susah-susah. Lelaki ni dia lagi pandai sikit daripada wanita, dia boleh buat kerja besar-besar, berat-berat. Okay, so menyebabkan ketidakpuashatian tu tadi, timbulnya kesan psikologi dia tak puas hati dan dia rasa terabai dan menurunkan motivasi dia untuk bekerja. So minat dia untuk bekerja tu dah semakin berkurang lah. Okey, selain daripada itu, isolasi sosial ataupun pengasingan lah, dirasa terasing lah. Bila contohnya, macam saya bagi dekat sini, bila kita bekerja di pelantar offshore, pelantar minyak, okey, kebanyakan pekerja adalah lelaki. Okey, so bila ada satu wanita je, satu je yang ada bekerja ataupun mungkin dua yang golongan minoriti, dia akan rasa kesan, dia akan rasa terasing. Okey, sebab persekitaran pekerjaan dia tu tadi. Okey, majoriti adalah golongan lelaki. Okey. So dan yang akhir sekali, okey, adalah dari segi macam yang Puan Fatin cakap tadi, memang akan menjejaskan kesihatan mental sekiranya dia berlaku secara berterusan dan kerap berulang-ulang. So dia akan boleh menjejaskan orang kata kesihatan mental dia lah, sekiranya dia tidak mendapatkan orang kata penyelesaian ataupun jalan yang terbaik dalam dia punya kerjaya itu tadi. Okey. Baik, terima kasih Puan Ain atas perkongsian tadi. Jadi sebenarnya lah bila saya dengar apa yang Puan Ain kongsikan tadi kan, kedua-dua gender sebenarnya berisiko untuk menghadapi isu-isu psikologi di tempat kerja. Saya tak tahu kenapa tapi saya terngiang-ngiang ayat daripada surah Al-Hujurat. Kalau saya boleh kongsikan. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang lelaki dan seorang perempuan serta menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Jadi memang Allah sebut betul-betul dalam surah Al-Hujurat ni lelaki dan perempuan. Jadi isu gender ni kalau nak bincang memang tak habis kan Puan Ain. Jadi bagi saya nampak li ta'arafu itu. Jadi tidak ada isu tak puas hati kena buat air, tak puas hati kena angkat benda berat kalau adanya persefahaman, adanya komunikasi. Jadi itu yang kita nak dengar daripada panelis seterusnya, Cik Umi. Bagaimanakah persiapan Cik Umi lah selaku mahasiswa dan mahasiswi dan akan menceburi bidang pekerjaan selepas ini, dan bagaimana nak mewujudkan budaya kooperatif tadi tu, budaya boleh bekerjasama, boleh berkenal-kenalan supaya tidak berlakunya sebarang diskriminasi di tempat kerja. Jadi bagaimana juga Cik Umi untuk bersedialah memasuki alam pekerjaan yang mungkin lebih ramai lelaki ataupun mungkin lebih ramai perempuan. Kalau Cik Umi boleh kongsikan dengan kita. Okay, terima kasih kepada Kak Fatin. Antara persiapan yang saya boleh lakukan sekiranya tempat kerja saya lebih ramai lelaki daripada perempuan adalah yang pertama, dengan bersikap profesional. Itu fokus pada kerja dan keprofesionalan kita dan jangan biarkan perbezaan gender mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan rakan kerja. Yang kedua, bina hubungan yang positif, iaitu berusaha untuk membangunkan hubungan baik dengan semua orang. Banyak caralah untuk membina hubungan baik, antaranya saling mempercayai, saling menghormati, peka dengan keadaan sekeliling, terima pendapat orang lain dan sentiasa bersifat terbuka. Yang ketiga ialah bersosial, iaitu dengan cara ikut kegiatan sosial kat tempat kerja, macam program ataupun aktiviti berkelompok, seperti dinner dengan rakan sekerja, ataupun pergi-pergilah sama-sama ke program lah kan program. Ia dapat membantu kita untuk mengenali rakan kerja kita dengan lebih baik. Yang kelima, buka komunikasi ataupun berani bersuara. Maksudnya jangan ragu-ragu dan takut untuk bertanya apa-apa, terutamanya yang berkaitan dengan kerja. Dan yang paling penting, berani untuk bersuara jika kita rasa tak selesa dekat tempat kerja tu. Yang keenam, tingkatkan
tingkatkan dan terampilkan kemahiran soft skill kita. Sebabnya bila kita jadi golongan minoriti dalam satu tempat, terutamanya tempat yang sangat memandang rendah dengan golongan minoriti ni, kita perlukan sesuatu yang dapat membezakan dan mengedepankan kita dalam komuniti tu. So, tambahkan soft skill kita. Yang seterusnya, kendalikan prasangka dan stereotip. Maksudnya percaya dengan diri sendiri dan jangan biarkan stereotip gender ni mempengaruhi keyakinan kita tentang kemampuan kita. Dan dengan cara kita buktikan melalui hasil kerja kita, bantu orang lain dan sebagainya lah. Lepas tu yang terakhir, sertai inisiatif kesetaraan gender. Maksudnya kita perlu sokong inisiatif atau program yang bertujuan meningkatkan kesetaraan gender. Maksud kalau kat tempat kerja kita tu ada diskriminasi gender dan ada pihak yang cuba menegakkan kesetaraan gender ni, kita sertai dan aktifkan diri dalam usaha tu untuk cipta komuniti yang mendukung semua orang tanpa menghiraukan jantina. Sekian saja. Terima kasih Cik Umi atas kupasan yang menarik tadi. Maksudnya bagi saya budaya diskriminasi gender ini adalah satu budaya toksik yang perlu diputuskan. Dia ibarat macam COVID tu, dia perlu rantaian itu perlu diputuskan. Sebab ia ni satu budaya kerja, jadi memang perlu untuk bersikap profesional macam Cik Umi cakap tadi, dan setiap individu di work setting itu memainkan peranan yang sangat penting lah untuk memutuskan rantaian ini dan melihat setiap pekerja itu dari kacamata manusia, bukan hanya terbatas daripada kacamata oh ni lelaki ni perempuan. Ya, jadi terima kasih panelis-panelis kita. Kita telah pun tiba ke pusingan yang terakhir. Sekejap saja masa berlalu. So pusingan terakhir kita nak dengarkan penggulungan lah ataupun kupasan daripada saranan pandangan daripada panelis-panelis kita berkenaan isu diskriminasi gender ini dalam kerjaya ini. Kita mulakan dengan Puan Ain. Okey, bagi cabaran diskriminasi dalam gender dalam kerjaya ini sebenarnya dia perlu peranan dari pelbagai pihak. Okey, kerajaan itu sendiri, syarikat itu sendiri, masyarakat terutama dan juga individu itu sendirilah. Okey, di mana kalau saya boleh orang kata kita ada beberapa cadangan ataupun saranan dekat sinilah. Okey, di mana satunya adalah kita penyusunan dasar yang lebih adil. Kalau ikutkan dasar berkaitan dengan gender ni telah dibuat beberapa kali, okey, dan kerajaan memang mengambil orang kata inisiatif untuk memberi hak sama rata di antara gender dan juga lelaki dan juga perempuan ini supaya tiada diskriminasi. Kalau saya boleh tengok dekat sini, salah satunya adalah dasar wanita tak silap saya. Okey, di mana dalam itu dia ada menerangkan tentang pentingnya orang kata mengurangkan diskriminasi dalam pekerjaan ataupun kerjaya itu sendirilah. Okey, selain itu, selain daripada dasar yang ditetapkan oleh kerajaan, okey, syarikat itu sendiri. Okey, syarikat itu sendiri mungkin boleh meletakkan polisi. Janganlah bila orang kata dari segi pembayaran gaji macam yang saya cakap tadi, lelaki diberikan lebih, perempuan diberikan kurang. Ini terutamanya di syarikat-syarikat swasta lah kan. Okey, selain itu kalau kita tengok dekat macam yang Puan Fatin bagi tahu, ada lambakan universiti, di universiti kebanyakannya adalah ada lebih ramai wanita kalau ikutkan statistik lah kan. Lebih ramai kalau kita tengok dekat mana-mana pun lebih ramai wanita lagi, tapi dalam bidang pekerjaan kurang. Okey, sebabkan mungkin dekat sini polisi yang ditetapkan oleh syarikat itu sendiri yang menetapkan bahawa okey, jawatan ini adalah khas untuk lelaki. So sedangkan wanita pun ada juga yang mempunyai orang kata kemahiran dalam bidang tersebut. Okey, tapi sebabkan polisi yang telah ditetapkan oleh
syarikat itu. Okey, so dia menyebabkan wanita ini tidak berpeluang untuk berada dalam industri tersebut lah. So penyusunan dasar ini adalah sangat penting lah, bukan sahaja kerajaan, organisasi yang terlibat pun perlu mainkan peranan. Okey, yang kedua adalah program-program seperti ini, di mana program-program pendidikan kesedaran tentang gender sebenarnya dia membantu sebenarnya untuk kita ni ataupun pekerja lebih faham tentang isu-isu yang berkaitan dengan gender ini. Okey, diskriminasi gender ini. So ini adalah salah satu platform yang baik sebenarnya supaya kita dapat orang kata memberi pendedahan ataupun memberi sedikit ilmu tentang di luar sana, bahawa isu-isu diskriminasi gender ni, kalau sebelum ni kata wanita je pernah berdepan dengan pasal diskriminasi gender di tempat kerja, sebenarnya tidak, lelaki. So dengan adanya pendidikan kesejahteraan gender ini, dia sebenarnya membantu kita lebih faham lagi bagaimana kita nak menguruskan sekiranya kita berdepan dengan isu-isu ataupun cabaran diskriminasi gender dalam kerjaya. Okey. Seterusnya adalah dari segi komitmen pemimpin tu, rasanya Cik Umi dah bagi tahu sikit tadi kan, di mana pentingnya seorang ketua ataupun pemimpin tu tadi dalam organisasi ini dia aktif dan terlibat dalam orang kata isu-isu diskriminasi kerjaya ini, agenda dalam kerjaya ini. Maksudnya dekat sini aktif tu dia tidak mengadakan stereotip ataupun berat sebelah. Okey, so dia aktifkan supaya dia tak nampakkan jarak. Ketua tu memainkan peranan, macam tadi wanita dibagi kerja, wanita lebih baik, lebih ringan, lelaki dibagi berat. Kalau lelaki pula terbalik. Okey, sebaliknya sepatutnya ketua ni dia kena memainkan peranan untuk balancekan, dia yang kena mulakan dulu. So bila sebagai seorang ketua, sebagai pemimpin, dia mulakan dulu, okey, tidak mengadakan diskriminasi dalam kerja, secara tak langsung yang bawahan, golongan bawahan pun takkan terjejas sama berkaitan dengan diskriminasi gender dalam kerjaya ini. Okey, yang terakhir sekali peluang pendidikan dan juga latihan. Okey, so dekat sini bila bercakap tentang peluang pendidikan dan juga latihan ni, tadi saya terlupa sikit, ada satu point lagi. Kalau diskriminasi kerja ini, okey, diskriminasi gender ini kadang-kadang ada juga bentuk dari segi peluang pendidikan dan juga latihan. Ada macam contohnya, sekiranya golongan wanita lah paling sukar sekali sebabkan dia ada tadi hamil tadi, mengandung. So ada setengah latihan dia tidak boleh hamil. So bila dia tak boleh hamil, dia tak boleh nak pergi ke latihan untuk perkembangan kerjaya dia dekat situ. So dekat situ dah ada diskriminasi. So mungkin dekat sini, okey, berikan peluang yang sama rata. Sekiranya macam kalau mengandung, apa lagi kursus yang orang kata boleh selaras dengan kursus yang tidak melibatkan wanita-wanita yang hamil, sebab kehamilan ni kita tak boleh nak sekat. Okey, so mungkin kita boleh kontrol, tapi kalau untuk perkembangan kerjaya ni pun kalau kita beri peluang yang sama rata kepada kedua-dua belah, itu lelaki dan juga perempuan, dia akan orang kata membantu kita meningkatkan lagi kita punya industri, terutama industri pekerjaan kita. Okey. Okey, baik. Terima kasih Puan Ain. Banyak saya rasa saranan-saranan yang boleh dilaksanakan untuk dari segi setiap agensi ataupun individu. Seterusnya kita serahkan kepada Cik Umi. Pandangan Cik Umi sendirilah. Adakah masih relevan isu diskriminasi gender dalam kerja ini pada zaman sekarang, bila kita tengok ramai yang lelaki dan perempuan sama-sama keluar bekerja, hatta dalam institusi keluarga pun kebanyakan suami dan isteri sama-sama bekerja untuk saling membantu kan. Jadi mungkin Cik Umi boleh kupaskan sedikit tentang relevansi ataupun kerelevanan isu ini. Okey, pada pendapat saya isu ni masih relevan dan masih hangat diperbincangkan dari dulu sampai sekarang. Okay. Dan penting untuk kita tahu status isu ni berbeza-beza mengikut tempat, industri dan organisasi. Okay, sebuah kajian yang dijalankan oleh INTI International University Malaysia
2021 menyatakan bahawa stigma jantina masih terus mempengaruhi diskriminasi jantina di tempat kerja. Ini membuktikan isu ini masih hidup dalam masyarakat di Malaysia. Stigma ni kukuh kerana adat dan paradigma lama yang masih berakar umbi dekat Malaysia. So di antara isu yang biasanya dibincangkan, macam Kak Ain cakap tadi, termasuklah gaji yang tak sama rata, peluang untuk kemajuan kerjaya yang terhad, stereotip dan berat sebelah. Juga isu yang berkaitan dengan keseimbangan kehidupan kerja seperti cuti maternity leave, paternity leave untuk ibu bapa dan sebagainya. Oleh itu, pelbagai inisiatif perlulah diusahakan oleh pihak atasan untuk mengurangkan kadar diskriminasi gender yang sedia ada di Malaysia. Baik, terima kasih. Cik Mi, ada apa-apa lagi yang mungkin nak ditambah? Tak ada dah. Okey, terima kasih Cik Mi. Jadi itu adalah peranan-peranan yang boleh dimainkan oleh inisiatif oleh semua pihak menurut pandangan Cik Mi. Baiklah, sebelum kita tangguhkan forum kita pada hari ini, saya nak buka ruang soal jawab. Kalau masih panas lagi kita punya enjin forum kita ni apabila membicarakan isu gender. Jadi mungkin ada soalan-soalan yang nak diutarakan kepada panelis kita, silakan. Silakan Cik Mio. Kenalkan diri dan boleh tanya kepada panelis. Cik Mio? Tes. Dengar ke? Boleh dengar. Okey, saya nak tanya pendapat lah dekat kedua-dua panel, Kak Ain dengan Umi. Saya nak kecilkan sikit konsep diskriminasi gender tu pada sudut kaunselor. Ada artikel daripada Universiti Malaya ada tunjuk bahawa attractiveness kecantikan kaunselor itu ada memberi kesan kepada penerimaan klien tu untuk keterbukaan klien tu. So saya nak tanya, adakah faktor attractiveness itu berkait dengan gender? Sebab kalau tengok pada pusat kaunseling UPSI pun, pusat kaunseling UPSI pun, kaunselor lelaki seorang je. So saya nak tanya, adakah faktor attractiveness ke ataupun faktor apa kita panggil tu tanggapan, mungkin orang kata perempuan ni lagi mudah memahami berbanding lelaki contohnya. Okay, nak tanya pendapat Kak Ain dengan Umi dekat situ. Okay, silakan panelis kita. Soalan berkaitan attractiveness ataupun kadar ketertarikan seseorang itu mempengaruhi kerjayanya ataupun perkembangan kerjayanya sebagai seorang kaunselor khususnya. Okey, boleh saya jawab? Okey, nanti mungkin Umi boleh tambah sikit lah. Okey, so kalau berkaitan dengan tadi kata diskriminasi, adakah ini salah satu daripada diskriminasi gender? Maksudnya kecantikan, wanita ni lebih banyak lagi menjadi kaunselor berbanding lelaki. Betul kalau boleh betul maksudnya di situ Cik Mio? Okey. Betul. Okey. So kalau kita tengok dekat lapangan di universiti sebenarnya, cuba kita perhatikan okey, berapa ramai golongan lelaki yang mengambil jurusan kaunseling itu sendiri. Okey, kalau kita tengok golongan lelaki tu, kalau kita bagilah antara 5 orang, okey, 5 orang tu mungkin daripada 4 orang lelaki, 4 orang perempuan, seorang saja lelaki yang ada dalam kelas itu. Okey, dekat sini mungkin salah satu bagi saya isu ini boleh dikaitkan juga dengan diskriminasi tadi, sebab yang saya cakap tadi awal-awal dia berkaitan dengan sektor. Ada sektor yang mungkin dia lebih banyak lebih banyak gender itu di dalam satu kerjaya. Okey, di dalam satu kerjaya. Kalau ditanya balik, adakah ini adalah salah satu bentuk diskriminasi gender dalam kerjaya, mungkin boleh dikaitkan. Tapi bila bercakap tentang atraktif ataupun bercakap tentang kecantikan, okey, dekat sini dalam kaunseling sebenarnya
orang kata apa, saya rasa dekat sini tak ada pun merelatekan, tak boleh nak direlatekan dengan cantik itu. Saya rasa lebih kepada gender itu tadi, sebabkan pekerjaan tu tadi saya kaitkan tadi dengan universiti, dia akan mempengaruhi dekat setting kerja juga. Bukan disebabkan dia cantik, okey ramai wanita yang ni dan klien akan datang berjumpa dengan dia. Sebab bila kita bercakap dengan kaunseling ini lebih kepada skill membantu dia. Okey, skill menolong dia. Skill macam mana dia nak untuk dia bantu klien dia dalam proses menolong dia supaya dia insight. Okey, itu sebenarnya. So bonus lah kalau contoh kaunselor itu cantik. Ada je kaunselor lelaki yang handsome, yang bergaya, yang pakai smart-smart. Okay, so maksudnya stereotip dari segi cantik itu untuk bagi kerjaya kaunseling itu saya kurang bersetuju. Saya lebih melihat kepada kalau isu berkaitan dengan cabaran diskriminasi ni lebih kepada kalau kita tengok dari sektor itu sendiri, maksudnya orang yang ambil kaunseling di universiti itu dia mempengaruhi sebenarnya sektor pekerjaan itu. Okey, mungkin Umi ada pandangan Umi sendiri yang mungkin Umi boleh tambah? Pada pandangan saya lah kan, saya setuju dengan Kak Ain kata yang attractiveness ni kalau daripada sektor kaunselor mungkin tak memainkan peranan sangat lah. Dia lebih kepada gender, daripada skill dia, dan stereotip gender yang katanya perempuan mungkin lebih senang memahami macam tu lah kan. Cuma kadang-kadang attractiveness ni dia pengaruhi jugalah kadang-kadang lah kan, kadang-kadang. Sebab macam saya rasa okey, tak ada apa, tu je pendapat saya setakat ni. Terima kasih Cik Umi. Jadi ialah maksudnya pandangan Cik Umi itu tentang bagaimana personality sebenarnya seorang kaunselor itu memainkan peranan dan juga kemahiran yang dimiliki, yang perkara yang boleh diusahakan, bukan sesuatu yang dikurniakan macam tu. Ya betul lah Cik Umi ya. Jadi terima kasih kepada panelis dan juga Cik Umi yang bertanya. Saya dapat menjawab persoalan tersebut. Bagi yang mungkin nak memberikan pandangan ataupun nak berwacana, jadi silakan, kita masih ada masa 7 minit lagi, insyaAllah. Mungkin doktor sendiri. Okey. Okey, tak ada orang lain tak ada dah yang nak tanya ya. Saya bukanlah nak tanya ya, poin-poin yang diberikan tu memang bagus ya, memang nampaklah apa dari segi konten diskriminasi gender ya. Tetapi kalau kita tengok sekarang ni dalam setting pekerjaan, diskriminasi gender tu masih lagi wujud. Tetapi sekarang ni ada lagi yang saya tertarik dengan siapa, kalau tak salah saya Ain kot saya sebut tadi, tentang lebih kepada puli. Sebab kalau kita tengok mungkin ya Cikgu Murali, Cikgu Weni ya yang berada di setting sekolah boleh bagi pandangan, ataupun Dr. Farah sendiri boleh bagi pandangan di setting perubatan, setting di hospital bagaimana. Adakah kalau yang saya nampak diskriminasi terhadap staff ataupun pegawai-pegawai yang bertugas tu ataupun di sekolah, cikgu-cikgu tu, dia tengok kepada pegawai ataupun individu yang rajin bekerja, buat kerja elok, dan orang tu saja yang akan kena buat kerja. Dan orang yang menunjukkan attitude yang malas, buat kerja culas, buat kerja tidak begitu kemas, dan dia tidak akan diberi lagi tugas. Dia hanya menjalankan tugas biasa-biasa, dan tanggungjawab besar tu akan diberikan kepada orang yang
nampak ada capability untuk menjalankan tugas tersebut. Berlaku tak di setting perubatan, berlaku tak Dr. Farah? Okey, saya merasakan dia lebih kepada bukan kepada gender tu sendiri, tapi lebih kepada mungkin ialah karakter dan personality dan attitude di tempat kerja. Jadi kalau nak kata apa yang berlaku sekarang, okey, saya boleh bagi contoh mungkin lah kalau ada kaitan sikit yang kalau berkaitan dengan diskriminasi gender ni, contohnya di jabatan ortopedik ya. Jadi majoriti kalau pakar di situ adalah doktor lelaki. Jadi kita akan nampak kat situ akan struggle ataupun sama ada dia akan struggle ataupun dia menjadi tumpuan kepada doktor perempuan yang menjadi pakar di jabatan ortopedik. Yalah biasalah kat mana-mana tempat pun mungkin ada politik, permainan politik di jabatan ya. Jadi yang dekat situ ya kita ada beberapa kes juga yang berlaku di peringkat hospital di mana di jabatan ortopedik tu berlaku buli juga yang melibatkan sebab pakar-pakar ni ramai lelaki dan jadi dia lebih beri perhatian lebih ataupun kepada pegawai perubatan pelatih housemanship house officer yang perempuan. Berlaku juga, masih berlaku. Jadi kes ni kalau ikut dalam masa 2 tahun yang baru ni, jadi ada ialah mendapat perhatian dan ialah nampak lebih menjagalah sekarang kepada pegawai pelatih perubatan. Ada jabatan yang menjaga, ada kita panggil apa bukan jabatan lah, maksudnya ada pihak di hospital yang kiranya dah letakkan house officer ni ke directly bawah satu lah. Kalau tak houseman HO ni kiranya pergi kerja dan tak ada siapa pun dia orang nak refer kepada kalau ada apa-apa isu yang berkaitan dengan buli ataupun ialah kes-kes seperti apa yang saya cerita tadi lah. Okay, good info juga untuk kita sama-sama renungkan dalam dunia pekerjaan ni. Ya, di setting sekolah macam mana? Cikgu Murali, Cikgu Beni? Salam sejahtera Doktor. Di setting sekolah boleh juga katakan majoriti merupakan cikgu-cikgu perempuan dan ada sekolah yang 100% cikgu perempuan. Di mana di sekolah-sekolah yang saya pernah kerja selama 12 tahun ni, lebih kurang 3 buah sekolah, guru lelaki hanya 10% daripada jumlah guru. Dan juga yang yang seperti mana doktor kata tadi, beban tugas ataupun tanggungjawab akan diberikan kepada cikgu yang buat tugas lah, yang bersikap sambil lewa ataupun yang tidak bertanggungjawab, dia akan tidak akan diberikan tugas ataupun kurangkan tugas dia. Macam tak adil lah. Ada yang meluahkan perasaan mereka yang kurang puas hati, tapi ada yang terima dan juga buat kerja. Itu je. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Murali. Okey, saya sengaja keluarkan isu diskriminasi gender. Walaupun sebenarnya diskriminasi gender ni kalau kita baca jurnal, dia sebenarnya isu ni dah agak lama sebenarnya. Dah lebih kurang dekat 20 tahun dah. Dah orang bincang dah ya. Tapi sekarang ni diskriminasi gender ni agak nak kata terlalu tebal dalam masyarakat ataupun dalam setting pekerjaan, sudah tidak begitu diperkatakan sangat ya, tetapi masih ada. Sebab tu saya cuba nak highlightkan supaya kita sama-sama alert. Tetapi yang saya nampak diskriminate yang berlaku dalam setting pekerjaan lebih kepada diskriminasi terhadap attitude orang tu. So lagi you tunjuk, bukan you tunjuk, you memang personality you jenis yang rajin,
yang bekerja, yang memang buat kerja dengan penuh amanah, tanggungjawab dan sebagainya. So you lagi akan kena lagi tugas, akan kena dapat lagi lambatkan tugas sampai yang membuatkan mengganggu kesihatan mental. Tapi kalau orang yang macam orang kata apa, tak makan saman, buatlah apa pun, bagilah warning, bagilah apa semua, akhirnya dia akan terus begitu dan siapa pun tak kacau dia. So discriminate berlaku macam itulah ya. Dan saya nak respon tentang apa yang dipersoalkan oleh Mio tadi, apa nama ni, tentang attractiveness ni. Sebenarnya ada bukanlah kata attractiveness tu tidaklah, attractiveness bukan sama dengan kecantikan. Dia tak sama. Dia bukan, attractiveness tu ketertarikan orang, manusia kepada manusia yang lain tidaklah sama dengan tertarik kerana cantik semata-mata, tak. Tetapi attractiveness seorang kaunselor kena ada. Untuk jadi kaunselor kena ada attractiveness. Sebab saya ingat lagi masa saya nak proceed saya punya master ya, saya di-interview oleh masa tu Prof Doktor, masa tu belum Prof ya, Dr. Azniza Ishak ya, sekarang ni dah Prof. Dia interview, dia kata dia nak tengok. Masa tu saya dah kaunselor berdaftar ya, masa saya nak buat master, saya dah ada kaunselor berdaftar macam Aila ya. Lepas tu saya tanya dia, doktor, saya kan dah kaunselor berdaftar, kenapa saya perlu ditemuduga lagi? Dia kata, yalah, saya nak pastikan yang akan ambil master counselling ni, ayat dia yang saya ingat sampai sekarang, dia kata sedap mata memandang. Maksudnya nak jadi kaunselor kena sedap mata memandang. Maksudnya apa? Bukanlah kata cantik macam Ratu Cantik ke macam Miss Universe ke apa, tak. Tetapi bila orang tengok, orang rasa macam selesa dan orang tertarik untuk mendekati. Approachable, mukanya mesra, kita rasa ada chemistry of interpersonal skill yang menarik untuk kita mendekati dia. Ada kejelitaan sosial. Ya. Jadi dia kata saya nak tengok kaunselor saya yang UUM nak hasilkan, adakah dia sedap mata memandang. Yang pertama. Yang kedua, dia kata saya nak tengok deria-deria dia berfungsi dengan baik ke tak. Saya kata masa saya buat degree tu, saya tak pernah belajar tentang deria. Menjadi kaunselor ni kena belajar, kena dengar, kena tengok semua tu. Tetapi saya tak tahu yang sampai ke tahap itu pemerhatian, observation terhadap seorang kaunselor. Mata kena sharp, kena pandai masa klien bercakap. Kita kena memerhatikan gesture, posture, body language, emblems, face impression dan sebagainya. Lepas tu hidung mesti berfungsi. Hidung kaunselor mesti berfungsi. Kalau tak berfungsi, dia ada rasa dong ke apa, tak boleh terima jadi kaunselor. Sebab bila saya masuk kerja, terutama ya, Ain pernah kerja kat Jabatan Kebajikan, Ain tahu macam mana. Hidung kita kena betul-betul berfungsi. Bila klien yang datang dengan pelbagai setting, kita nak tahu dia ni ada isu apa. Daripada pakaian dia, kita perhatikan pakaian dia, pakaian dia terurus. Ada bau apa-apa tak? Kadang ada bau. Ada kalau pesakit ataupun patient datang, klien datang dengan mental disorder ya, seperti bipolar ya. Kalau bipolar disorder, kemungkinan dia tak mandi 2 bulan, 3 minggu. So dia boleh pakai tudung, satu tudung tu dia boleh pakai 2 bulan. Saya pernah jumpa seorang klien saya. Dia pakai tudung, kita tak tahu nak menjelaskan, nak
mengenal pasti warna tudung dia tu warna apa? Putih ke, kelabu ke, hitam ke, grey, light grey, dark grey. Tak tahu nak klasifikasikan kat mana sebab macam putih tapi macam grey, macam entah. Bila duduk dekat sikit ada bau yang kita sentiasa nak menterjemahkan. Bau ni bau apa? Sebab nak relate kan dengan kita nak tahu, nak kita akan tengok tu kita akan sangkut. Okey, sangkut. Okey, ada bau. Pakaian dia nampak macam okey. Tak adalah nampak ni tudung berkemas kan. Bawal pakai bawal kan. Tak tahulah bawal tu bawal apa ya. Bawal emas ke, bawal hitam ke, bawal putih ke, bawal apa lagi kan. Tapi hidung kena berfungsi. Mata berfungsi, hidung berfungsi, telinga kena dengar, tak boleh tuli. Kan, tak boleh pekak. Kan? Orang yang tuli ni, dulu saya tak faham tuli tu apa maksudnya. Tuli ni orang cakap cakap kuat dia tak dengar ke cakap pelan dia tak dengar? Cakap kuat dia tak dengar. Betul ke? Cakap dia terpalit dengan pekak. Tuli dan pekak kan? Betul tak Dr. Farah? Ke macam mana? Tuli dengan pekak apa beza dia? Tuli nama bahasa Tak, sebab saya pernah dengar, saya tak tahulah saya dengar kat mana masa saya belajar tapi saya tak menghalusi dia. Katanya tuli ni dia tak sama dengan pekak. Sebab pekak, kalau pekak dia kita kena jerit kat dia. Sebab dia tak boleh dengar suara yang perlahan. Itu pekak. Tuli ni, macam mana? Tuli ni dia tak boleh dengar. Mungkin terbalik kot. Sebab pekak tu yang total damage, lepas tuli tu yang kerosakan pada bahagian pendengaran yang menyebabkan dia, yalah, cakap kuat ke contohnya. So saya rasa macam terbalik. Tuli dan pekak tu dia terbalik. Tapi dua-dua masalah pendengaran. Jadi Prof Azniza kata kat saya, kaunselor tak boleh ada masalah. Yang pertama, sedap mata memandang. Macam Fatin ya, macam Anis, macam Ain ya, macam Dr. Farah ya, macam yang Ain, macam semua ni lah ya, sedap mata memandang. Yang perempuan ni semua sedap mata memandang ya. Muka Cikgu Murali, cuba tengok muka Cikgu Murali macam mana. Sedap mata memandang. Tengok dia pun kita rasa macam seronok nak berbual dengan dia. Ya. Wenny pun sama. Syahir tak buka kamera, saya dah lupa muka Syahir macam mana. Okay. Yang buka kamera saya ingatlah muka kan. Okay. Lepas tu dia. So atraktif tu tidaklah sama dengan kecantikan ya. Maksudnya atraktif itu ketertarikan seorang individu kepada individu yang lain dalam konteks sosial. Ya, lebih kepada tertarik kepada orang yang ada tu, bukan cantik, maksudnya cantik yang lawa, yang beautiful tu ya, tetapi beautiful ini adalah secara socially beautiful ya, kejelitaan sosial ya. Lebih kepada socially beautiful ya. Okey, itu berkaitan dengan itulah ya. So bagus apa perbincangan hari ini tentang diskriminasi gender. Sebenarnya masih berlaku dalam masyarakat walaupun sudah agak tipis sebab sekarang ni kalau kita tengok kenapa ya, soalan tadi kenapa di sekolah ya, macam Cikgu Murali kata di sekolah ramai cikgu perempuan berbanding cikgu lelaki. Di universiti pun sama, kalau kaunseling, kelas saya, research method saya 60 orang pelajar, satu kelas 60 orang pelajar tu ada 6 orang pelajar lelaki. Yang satu kelas lagi, 60 orang, ada 2 orang pelajar lelaki. Bukan macam Ain sebut tadi 4 nisbah 1. Tak berlaku dah. Ya? Sudah pupus.
ditelan zaman. Tak tahu mungkin dia orang pergi ke kursus-kursus lain seperti engineering ke, teknikal, kursus-kursus yang lain. Mungkin yang lelaki-lelaki yang pupus di kaunseling ni dia pergi kat tempat lain. Tetapi dalam kaunseling itu yang saya jumpa lah ya. Dalam kelas saya memang ni kelas kaunseling kelompok ada degree sekarang kelas saya ada 3 orang lelaki. 27 lagi perempuan. Macam mana nak masuk dekat ni, kalau di JKM sendiri kaunselor perempuan lebih ramai. Kaunselor di PDRM pun sama, perempuan lebih ramai. So kita nak kata bukan diskriminasi gender. Masa penawaran khusus tu mungkin personality. Balik kepada yang kita belajar tadi tentang personality diri individu tersebut dengan environment yang dia yang suit, yang sepadan dan kongruen dengan diri dia. Maksudnya gitu, ya, tak timbullah diskriminasi dekat situ. Ya. Okey, so saya rasa kita dah berbincang tentang ni sangat bagus. Okey, saya kembalikan kepada moderator lah ya, silakan. Baik, terima kasih banyak Dr. Mazita atas perkongsian ataupun pencerahan-pencerahan minda yang kita dapat, banyak yang kita belajar juga. Dan bagaimana forum ini wacana ini telah membuka kepada satu lagi topik yang mungkin kita boleh, sesiapa grup yang boleh tukar ke doktor? Diskriminasi tingkah laku dalam kerjaya. So insyaAllah kalau ada rezeki kita bicarakan tentang isu itu pada masa akan datang. Tentang diskriminasi gender ini, kesimpulan yang saya dapat berkaitan dengan forum ini adalah seperti mana yang Dr. Mazita sebut, kewujudan itu masih ada. Cuma kita akhirnya berbalik kepada diri kita selaku seseorang yang berada di dalam konteks kerjaya. Bagaimanakah untuk kita memutuskan rantaian itu, bagaimanakah untuk kita membuat sedaya upaya kita untuk mengakhirilah diskriminasi gender ini. Kerana kalau kita tengok dari sudut polisi dan sebagainya, banyak yang telah digubal untuk meraihkan kedua-dua jenis gender dalam kerjaya. Oleh itu saya rasa banyak yang forum ini dapat sedikit sebanyaknya membuka, mempercikkan bunga-bunga api dalam kepala kita untuk berfikir, untuk merenung dan memberi pandangan, berfikir dan sebagainya. Jadi bagi saya tahniah kepada panelis-panelis kita atas kejayaan forum ini, dan kita berjumpa lagi dalam forum-forum seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.